الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sujudri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, utamanya dan selama-lamanya marilah kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan apa yang kita hajikan ataupun kita bacakan dapat kita amalkan dari masa ke semasa, insya-Allah. Hari ini kita masuk dalam bab yang baru, iaitu mengamalkan ilmu. Bab mengamalkan ilmu. Ilmu penting, tapi lebih penting amalan dia, pengamalan kita selepas dapat ilmu. Itu cukup penting. Ada ilmu tapi tak beramal, sama juga macam buah, ada pokok tapi tak buah, tak gunalah, kan? Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama umanur rasul ala ibadillah man lam yukhati'u sultan wa yadkhuluna fid dunya فَإِذَا دَخَلُوا فِي الدُّنْيَا فَقَدْ حَانُوا رَسُولٌ فَاغْتَزِلُوهُمْ وَاحْزَنُوهُمْ. Kata Nabi SAW, ulama itu sebagai orang-orang yang dipercayai oleh para rasul dan nabi-nabi untuk memimpin dan mengajari hamba-hamba Allah selama mereka tidak menjilat kepada pemerintah ataupun raja dan tidak rakus kepada dunia. Maka apabila telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianati nabi-nabi rasul dan jauhi mereka dan berhati-hati daripada mereka. Kata Nabi SAW, dia mengingatkan kepada kita, ulama ini adalah seorang yang dipercayai oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul untuk memimpin dan mengajari hamba-hamba Allah. Ulama ni adalah untuk orang mengajak orang kepada mengingati Allah SWT, memimpin manusia, mengajar manusia kepada yang disebutkan dengan beribadat kepada Allah SWT dan juga beramal kerana Allah SWT. Selama mereka tidak menjilat ataupun kita katakan bekerja ataupun kita katakan menyokong kepada pemerintah dan tidak rakus kepada dunia. Disebutkan dalam hadis ini, selama mereka tidak menjilat kepada raja atau pemerintah, ataupun yang disebutkan dalam kisah iaitu tentang pemerintah yang zalim. Kalau pemerintah
atau raja yang tidak zalim, tidak menyekutukan Allah SWT, dan tidak rakus kepada dunia, tidak tamak kepada dunia. Kalau tamak ataupun tamak dia kepada dunia, maka apabila dia telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianati nabi-nabi dan rasul-rasul. Bila bercampur je dengan dunia, dia lebihkan kepada dunia, dia telah mengkhianati rasul-rasul dan nabi-nabi, maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah daripada mereka. Nak tunjuk apa? Nak beritahu apa? Kita ni orang yang mengetahui. Dan juga begitu juga dengan orang alim ulama. Mereka adalah para utusan ataupun kita katakan penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, tugas mereka untuk menyampaikan, mengingatkan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang ada dalam sirah. Dan itulah tugas mereka. Selagi mana mereka tidak berserongkol, tidak bersama dengan pemerintah ataupun raja yang zalim, dan tidak rakus kepada dunia. Maka apabila telah memasuki urusan dunia, kalau dia dah urus ataupun dia telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianati nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana kalau dia buat kerana dunia, maka dia telah mengkhianati nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Sebab itu disebutkan dalam tafsir ataupun kita katakan huraian hadis ini, menceritakan tentang raja-raja yang zalim. Dan ramai kita nampak sejarah-sejarah nabi-nabi yang Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Itu juga dengan pimpinan ataupun ulama-ulama yang lain, yang mereka menunjukkan rasa ketidakpuati mereka terhadap raja yang zalim. Tetapi bagi raja atau pemerintah yang baik, maka harus ditaati. Dan kemudian tidak rakus kepada dunia, yang kadang-kadang menyebabkan mereka ni, ulama ini, bila hati dia dah memikirkan dunia, dia tamak, hingga kan dia memilihkan dunia daripada bercakap benar tentang agama. Maka dia telah mengkhianati nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka Nabi ingatkan, maka jauhilah mereka. Berhati-hati dengan mereka. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, seorang tidak dapat menjadi alim kecuali harus belajar. Seseorang tak boleh jadi alim, tak boleh jadi pandai kecuali dengan belajar. Dan tidak menjadi alim kecuali jika mengamalkan ilmunya. Dan tidak menjadi alim kecuali jika mengamalkan ilmunya. Iaitu seorang tidak dapat disebut alim jika hanya hafal ilmu, tetapi tidak diamalkan ilmu tersebut. Orang yang alim ni dia tahu dan dia buat. Ini maksud alim. Kalau dia tahu tapi dia tak buat, malahan dia teruk lagi, maka orang tak panggil dia alim. Orang tak panggil dia alim. Sebab dia seolah-olah macam tak tahu. Ni.
Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ancaman terhadap orang yang tidak mengetahui hanya satu kali. Ancaman ataupun kita katakan teguran bagi orang yang tidak mengetahui hanya satu kali. Dan ancaman terhadap orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan ilmunya 7 kali. Ancaman terhadap orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan ilmunya adalah sebanyak 7 kali. Juga ia berkata, saya tidak takut jika ditanya pada hari kiamat, apakah yang kamu ketahui? Tapi saya paling takut jika ditanya, apakah kamu mengerjakan apa yang dalam ilmu itu? Kata Abu Darda, aku tak takut kalau Allah tanya, kau tahu apa? Apa ilmu yang kau tahu? Aku tak takut. Tapi yang paling aku takut, apabila Allah tanya, kau banyak ilmu, kau buat tak? Banyak ilmu ni. Tiap-tiap masjid pergi. Tiap-tiap masjid pergi. Tiap kuliah pergi. Amal tak? Tahu tentang selawat, baca tak selawat? Tahu tak tentang baca Quran, baca Quran? Tahu tak semayang malam? Itu amal. Ilmu tahu tak? Tahu. Buat tak? Tak buat. Contoh kan? Aku lebih takut bila Allah tanya, kau tahu kan bab ni? Kau amal tak? Itu lebih kita takut. Kata Abu Darda. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata, siapa yang mengetahui lalu diamalkannya dan diajarkannya, maka itulah orang yang disebut besar di alam malaikat ataupun malaikat langit. Siapa yang mengetahui, kemudian diamalkannya, kemudian diajarkannya, maka itulah orang yang disebut besar, orang yang disebut hebat di alam malakut langit. Ini 3 perkara: tahu, amal dan sampaikan. Mudah-mudahan kita macam tu. Paling kurang pun kita sampai pada isteri kita, anak-anak kita, anak saudara kita, adik-beradik kita. Kita dah buat, kita dah tahu, kita dah buat, kita sampaikan pada orang. Lebih-lebih sekarang kan, buatkan, ambilkan WhatsApp ke ataupun kita katakan, saya tak serti nak mengajar Ustaz kan. Tak apalah, kita belajar hadis hari ni kan, ambil satu hadis ni sampai pada orang dalam WhatsApp ke, dalam grup ke, dalam Facebook ke dan sebagainya. Itu juga satu ilmu yang perlu kita sampaikan. Tak pun duduk-duduk dekat warung kan, terdengar kawan cerita macam ni, maka kita teringat pula kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah sahabat, para alim ulama. Maka kita terangkan apa yang mereka muskilkan. Itu juga menyampaikan, diajarkan untuk disampaikan kepada orang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, siapakah orang ahli ilmu? Jawabnya, mereka yang mengamalkan ilmunya. Lalu ditanya, apakah yang dapat menghapuskan ilmu dan dosa orang dari dosa orangnya? Apakah yang dapat menghapuskan ilmu dari dosa orangnya? Jawabnya, tamak. Iaitu seorang yang rakus atau tamak menyalahgunakan ilmunya sehingga seolah-olah telah lenyap ilmu daripada dada dia. Tamak. Ilmu ada. Kadang-kadang PhD. Kadang-kadang master. Belajar Mesir. Belajar Saudi, kata kan.
tapi tamak. Bila tamak, dia akan buat sesuatu hingga untuk rampas, untuk ambil. Bila ambil tindakan yang macam tu, seolah-olah macam tak ada ilmu. Seolah-olah macam tak takut Allah. Sebab dia tamak punya pasal, dia buat fitnah. Dia tamak punya pasal, dia buat jahat. Dia zalimi orang. Lepas tu dia katakan jawabnya tamak, iaitu seorang yang rakus atau tamak menyalahgunakan ilmu dia. Sehingga kan seolah-olah telah lenyap ilmu daripada dada dia. Bercakap seolah-olah macam tak nampak Allah. Berfikir seolah-olah macam tak nampak Allah. Buat sesuatu seolah-olah macam tak nampak Allah. Sedangkan dia tahu, dia faham. Tapi oleh kerana dia tamak, maka hilang semua sekali. Oleh kerana dia tamak, hilang jalan dia. Hilang jalan dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita ni kadang-kadang berpada-pada dalam kita katakan bercakap, dalam berfikir. Sebab kita ingat Allah. Dan kita sama-sama ingat mengingati antara satu sama lain. Jangan sampai kita sampai hilang ilmu. Sekarang ni mungkin kita rasa okey, relax, sabar. Tapi bila kita dah diuji Allah dengan kaya, diuji Allah dengan pangkat, diuji Allah dengan macam-macam lagi. Pada ketika itu kadang-kadang kita jadi tamak. Hingga menyebabkan kita buat sesuatu seolah-olah macam tak nampak Allah. Bercakap seolah-olah macam tak nampak Allah. Na'udzubillah min zalik. Waktu kita kan ingat mengingati antara satu sama lain benda ni kan. Atau kalau kita pun kan, kita ni saya dan tuan, kalau nampak saya lebih kan, mana tahu kan, lepas itu mungkin dapat rezeki ke dan sebagainya, sombong pula Ustaz Zarul ni kan. Sepak kan dia kan. Dulu lain, sekarang lain. Tu macam kan. Tu yang kadang-kadang orang payah ataupun nak tegur. Payah nak tegur. Sebab bila kita dah ada pangkat, bila kita dah ada kekayaan, orang segan nak tegur. Padahal itu patut ditegur. Dan kita ketika itu ambil lah pengajaran bahawa kita juga kena ditegur. Nabi Isa bin Maryam AS berkata, apakah gunanya membawa lampu bagi orang yang buta? Sedangkan yang berguna hanya orang lain. Apakah gunanya membawa lampu bagi orang buta? Orang buta bawa lampu buat apa? Tak guna lah. Sedangkan yang berguna hanya orang lain. Apakah gunanya rumah yang gelap jika lampunya di belakang rumah? Apa gunanya lampu ni gelap? Rumah ni gelap, tapi kat belakang rumah ada lampu. Tak guna. Apakah gunanya kamu membincangkan ilmu hikmah padahal kamu tidak mengamalkannya? Apakah gunanya kamu membincangkan ilmu hikmah? Ilmu hikmah. Bincang ilmu hikmah, boleh terbang ni Ustaz. Zikir banyak ni. Wah, boleh ni rasa macam duduk sebelah wali ni. Boleh mimpi macam-macam ni. Apa kamu bincang? Apa hikmah? Ataupun apa gunanya kamu membincangkan ilmu hikmah padahal kamu tidak mengamalkannya? Tapi kita tak pernah zikir. Oh, ini Ustaz kalau baca ayat
Ni ayat 4, ayat 8 kan, ayat 5 ni boleh terbang parang Ustaz. Awak pernah amal? Bismillah 5 dengan Bismillah 8 tu pernah amal? Oh, cakap macam ni kan, pernah amal? Tak. Pernah terempak, pernah parang terbang? Kita lah, kita zaman tu pernah lah. Tapi kita pernah amal? Tak pernah amal. Juga dia berkata, alangkah banyaknya pohon, tetapi tidak semua berbuah. Dan alangkah banyaknya ulama, tetapi tidak semuanya dapat memimpin. Alangkah banyaknya buah, tetapi tidak semuanya baik. Alangkah banyaknya ilmu, tetapi tidak semuanya berguna. Allahu Akbar. Waktu Nabi Isa bin Maryam kata, alangkah banyaknya pokok, tapi tak semuanya berbuah. Banyak pokok, tapi tak berbuah. Sama macam tadi, ada ilmu tapi tak beramal. Alangkah banyaknya ulama, tapi tidak semuanya dapat memimpin. Ramai orang alim, tapi tak dapat memimpin manusia, memimpin rakyat, memimpin masyarakat kepada jalan Allah. Kepada ikutan Quran dan juga hadis, ijma' dan qiyas. Alangkah banyaknya buah, tapi tidak semuanya baik. Banyak buah, tapi tak semuanya baik. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak. Alangkah banyaknya ilmu, tapi tak semuanya berguna. Bagi kita banyak ilmu, tapi berhati-hati, ada juga ilmu yang tak berguna bagi kita. Ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu juga, tapi tak gunalah bagi kita. Yang menyebabkan kadang-kadang kita mendampingi musuh Allah SWT, syaitan. Ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu kebal. Kadang-kadang dia jumpa, saya ada ilmu kebal Ustaz. Alhamdulillah lah, baguslah, jaga dah betul kan. Tapi ada tak ni, ada kena-mengena tak tu, ada tak ni baca ni? Ada ke Ustaz baca-baca? Hati-hati, akidah kena betul. Jangan ada penamping pula kan. Ni keadaan ni. Kalau betul lah ilmu ni, ilmu kebal ni bagus, kenapa Allah tak bagi pada Nabi? Sedangkan Nabi tu kekasih Allah. Kenapa Allah bagi pada kita? Berhati-hati, itu kadang-kadang tu mainan syaitan. Al-Auza'i berkata, siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka akan diberi taufik untuk mencapai apa yang belum diketahui. Kalau siapa yang beramal apa yang diketahui, maka Allah akan beri petunjuk, beri taufik, beri hidayah untuk mencapai apa yang dia belum tahu. Tahu beramal, maka Allah akan tambah lagi apa yang kita tak tahu. Apa yang kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu tapi tak beramal, takut takat tu je ilmu kita. Sebab kita tak beramal dengan apa yang kita tahu. Payah kan? Sebab semayang malam pun payah nak buat kan? Kadang-kadang. Tapi tak apalah, kalau kita dah buat, dah semua kan, dapat buat sekali, dapat buat 2 kali, sebulan sekali kan? Masuk dalam diary, ataupun kita dalam kerja kan, kita ada timetable kan, timetable tahun ni berapa kali nak buat, tahun ni apa nak buat, Qiyamul Lail berapa kali nak buat, khatam setahun ni berapa,
bila deadline dia, waktu kerja deadline lah apalah kan. Tapi kita dengan Allah tak ada deadline, kita tak ada perancangan, tak ada timetable, tak ada jangka panjang, jangka pendek, tak ada. Waktu dalam kerja pulun macam mana kita katakan SOP ataupun KPI kita nak capai. Tapi kita dengan Allah bab semayang, macam mana nak solat berjamaah, macam mana nak semayang malam. Kita tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, macam-macam lagi. Tahun ni nak buat apa, tak boleh buat. Kita katakan haji, buat umrah, kita buat korban. Itu kena rancang. Ni. Maka Allah akan tambah lagi ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui. Sahal bin Abdullah berkata, manusia semua mati kecuali para ulama. Dan ulama semua mabuk kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan yang beramal semua tertipu kecuali yang tulus ikhlas. Dan ikhlas selalu khawatir. Yang ikhlas ni pun selalu khawatir. Ni bahasa dia. Ataupun bahasa bunga lah, senang cerita. Manusia ni semua mati kecuali para ulama. Manusia apa? Iaitu manusia semua mati kecuali para ulama. Ulama ni apa? Maksudnya ulama tak mati. Ulama yang sentiasa beramal. Hingga kan dia mengajar orang amalkan ilmu dia. Walaupun dia meninggal, tapi ilmu dia berjalan. Jariah dia berjalan. Maka dia terus hidup. Macam yang semalam baca dalam hadis, kan? Bila orang mati syahid, dia dapat pahala dia. Contohlah 1000 pahala. Daripada dia hari yang pertama dia mati, dia dapat 1000, sampai hari akhirat dia akan dapat 1000 tiap-tiap hari. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata orang yang mati syahid ni takkan mati. Kamu nampak dia mati, padahal dia tidak mati, dan amalan dia berterusan. Dan semua ulama semua mabuk kecuali yang mengamalkan ilmu dia. Kecuali yang mengamalkan ilmu dia. Yang beramal semua tertipu kecuali yang tulus ikhlas. Yang beramal pun kadang-kadang tertipu. Aku dah buat. Kecuali kita kena cari yang ikhlas. Buat tu kerana apa? Kadang-kadang tertipu buat kerana orang. Tertipu sebab niat kerana lain, kerana dunia, kerana nak nama, kerana pangkat dan sebagainya. Tapi yang tidak tertipu ialah yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas ni selalu khawatir. Ikhlas tak ikhlas tadi, ya tak ya, betul tak betul, terima tak terima aku tadi, amalan aku tadi. Nabi SAW bersabda, jangan duduk mendekati orang alim kecuali yang mengajak kamu daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Jangan duduk mendekati orang alim kecuali yang mengajak kamu kepada 5 perkara dari 5 perkara kepada 5 perkara. Yang pertama, daripada ragu kepada keyakinan. Ulama ni dia akan, jangan kita duduk kalau dia tak buat kepada 5 perkara. Dari 5 perkara kepada 5 perkara. Daripada kita ragu, jadi kita yakin. Patutnya sifat dia macam tu. Dia menyelesaikan. Bukan menyelesaikan, cuba untuk, kita katakan, menyelesaikanlah. Daripada kita ragu, jadi kita yakin.
pada agama kita, pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari sombong kepada tawaduk, merendah diri. Kita kena duduk dengan para alim ulama, daripada kita jadi sombong kepada rendah diri. Jangan kita jadi sombong, jumpa dengan dia lagi sombong kita. Tak nak macam tu. Daripada pemusuhan kepada nasihat persaudaraan. Daripada permusuhan kepada nasihat persaudaraan. Jumpa dia, macam mana nak buat, maka dia berikan. Daripada kita musuh dengan orang, kemudian kita jadi baik, jaga persaudaraan. Daripada riak kepada ikhlas, dan rakus kepada dunia, kepada zuhud, dan tidak tamak. Ini 5 perkara yang patut kita, Nabi ingatkan kepada kita, yang patut dilakukan oleh para alim ulama. Waktu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, kadang-kadang nak membawa kepada kita kepada alim ataupun alim ulama yang amilin, yang buat, yang bekerja, yang beramal, ini payah. Sebab dia pun payah. Payah nak bukan dekat dengan dia. Dia dekat senang. Dia nak sampaikan orang kepada orang, kadang-kadang orang tak boleh terima. Orang tak boleh terima. Sebab dia cakap tentang Allah, dia cakap tentang Quran, dia cakap tentang Rasulullah, dia cakap tentang perjuangan Islam itu sendiri. Dalam keadaan lingkungan dia ajak orang tak boleh terima. Waktu kita ni sebagai orang Islam kena memperhatikan alim-alim ulama, tok-tok guru, alim-alim ulama yang mendekatkan kita kepada Allah SWT dengan penjelasan dia, menyebabkan kepentingan dia bukan kepentingan peribadi, tetapi kepentingan dia adalah kepentingan Islam, kepentingan Allah, kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membawa kita kepada akhirat dalam keadaan yang baik. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka orang enggan belajar dengannya. Sebab seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu tidak berguna baginya, meskipun dia telah mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab kami mendapat berita bahawa ada seorang daripada Bani Israel telah menghimpun ilmu sebanyak 80 peti besi atau besar daripada ilmu. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi supaya memberitahu kepada orang alim itu, andaikan kamu ini menghimpunkan 2 kali lipat daripada ilmumu itu, maka tidak berguna selagi kamu tidak mengerjakan 3 perkara. Kalau kamu kumpulkan kitab-kitab ni pun, tapi kamu tak beramal, bacalah kitab-kitab pun tapi tak beramal, 3 perkara ni tak berguna. Yang pertama, jangan cinta kepada dunia, sebab dunia ini bukan tempat tinggal tetap bagi seorang mukmin. Yang pertama, bukan nak sampaikan ilmu ni, jangan kita ni cinta kepada dunia. Sebab dunia ni bukan tempat tinggal, ini tempat meninggal. Dunia ni tempat meninggal, tempat tinggal akhirat besok ni. Tetap bagi orang mukmin. Waktu kita ni, orang alim ni, orang yang berilmu ni,
Bukan kita kerja buat kita bukan kerana dunia, tapi kerja buat kita kerana akhirat. Yang kedua, jangan bersahabat dengan syaitan, sebab dia bukan sahabat orang-orang yang mukmin. Jangan bersahabat dengan syaitan sebab dia bukan sahabat orang-orang mukmin. Apa maksud dia? Maksud dia, sebab apa kita tak boleh beramal? Sedangkan ilmu kita banyak. Sebab apa kita tak beramal? Tak boleh nak beramal. Sebab kita ikut syaitan. Ataupun digoda dengan syaitan. Sebab tu kena banyakkan istighfar, kena banyak kita ni, aku ni, kenapa macam ni. Ngajar dah, belajar dah kan, tapi tak rajin sembahyang Jumaat. Rumah dekat dengan surau, dengan masjid, tapi tak rajin sembahyang Jumaat, sembahyang berjamaah. Seronok lagi duduk rumah lagi kan. Ataupun dah kaya dah, belajar dah, tahu dah, tapi kenapa aku kedekut? Aku ni ikut Allah ke ikut setan? Allah suruh bagi sedekah, Allah suruh infak, Allah suruh bayar zakat, tapi aku tak buat. Kenapa aku ni silap mana agaknya? Ni keadaan. Sebab tu yang kedua, jangan bersahabat dengan syaitan. Sebab dia bukan sahabat orang-orang mukmin. Sebab tu kita ingat Allah suruh macam ni, kenapa aku buat macam ni? Astaghfirullahalazim, adakah aku ni ikut syaitan? Kenapa aku malas sangat nak sembahyang subuh, kata kan? Kenapa sembahyang malas sangat? Hidup dah 40 tahun tak pernah hatam sekali pun. Tak pernah hatam Quran sekali pun, tak pernah hatam. Tak pernah. Tadarus, ada tadarus bulan Ramadan, itulah. Dia ambil satu juzuk je, yang lain dia tak hatam. Contoh kan. Maknanya apa? Maknanya masa aku kat mana? 24 jam aku Allah bagi masa, 40 tahun dah ni, tak hatam-hatam lagi. Mana masanya? Habis kat mana? Habis kat warung, habis kat tidur, habis kat makan, habis kat kahwin. Mana? Maksudnya apa? Tu apa semua tu? Tu dunia. Hingga akan menyebabkan kita tak beramal dan sebagainya, kan? Kita ni, saya dan tuan-tuan, kan? Yang ketiga, jangan menunggu orang mukmin. Jangan mengganggu orang mukmin, sebab yang demikian itu bukan perbuatan orang mukmin. Jangan kacau, jangan mengganggu orang mukmin. Sebab yang demikian itu bukan perbuatan orang mukmin. Jangan ganggu orang. Daripada mulut kita, jangan ganggu orang. Jangan menyebabkan orang susah hati. Orang mukmin susah hati dengan mulut kita. Jangan buat jahat dengan tangan kita. Orang susah hati dengan tangan kita. Dengan fitnah kita dan sebagainya. Azan, insyaAllah. Sebab tu jaga, jangan mengganggu orang mukmin. Yang demikian itu bukan perbuatan orang mukmin. Nanti kita sambung sikit lagi.
Ya haula wala quwwata illa billah. Allah. La Allah. Sambung sikit lagi. Sufyan bin Uyainah berkata, sungguh tidak baik bagi seorang itu bodoh. Sungguh tidak baik bagi orang itu bodoh. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dialah sepandai-pandai manusia. Dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka itulah orang yang bodoh. Dan akan diampunkan bagi orang yang bodoh 70 dosa. Yang tidak diampunkan orang mukmin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukmin. Kata Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya tidak baik bagi seorang tu, bagi orang itu ialah bodoh, sifat bodoh. Siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, maka itulah sepandai-pandai manusia. Dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka itulah orang yang bodoh. Dan akan diampunkan bagi orang yang bodoh 70 dosa. Yang tidak diampunkan orang mukmin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukmin. Seburuk-buruk ialah orang yang bodoh, orang yang tak tahu, orang yang tak pandai. Bukan dia tak tahu, tak pandai, maknanya dia tahu benda tu tapi tak beramal. Maknanya itulah orang yang bodoh. Macam perang lah kan. Perang ada senapang tapi tak guna. Memang kena tembak je lah. Sia-sia gitu je kan. Tahu dah nak selamat, tahu dah nak pergi akhirat, nak kena ada amalan. Dah tahu dah amalan dia apa, dah tahu zikir ni apa, baca Quran ni apa, macam hafal Quran ni, semua ada tahu dah. Tapi tak buat, tak beramal. Maka itulah orang yang tak cerdik. Bahasa senang sikit kan, tak cerdik kan. Orang yang sangat menyesal pada hari kiamat ada 3 macam. Yang pertama, seorang yang mempunyai budak yang soleh, maka budaknya masuk syurga, sedangkan majikan masuk neraka. Orang yang paling menyesal ni ada 3. Yang pertama, dia ada pekerja, ataupun dia ada budak, dia ada hamba yang soleh. Kerja-kerja, tapi dia tetap sembahyang, dia tetap yang soleh, yang bagus. Maka budaknya masuk syurga, sedangkan majikannya masuk neraka. Allahu Akbar. Sebab majikan mestilah kaya. Mungkin tak? Macam tu. Kaya maka dia buat perkara-perkara yang dosa dan kemudian tidak berlaku amal, mengakukan amalan dan sebagainya. Yang kedua, seorang yang mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan zakat sehingga mati, lalu diwariskan oleh ahli kewarisnya dan digunakan dengan taat,
Sehingga mereka masuk syurga dengan harta itu, sedangkan dia masuk neraka. Allahu Akbar. Orang kaya, kumpul harta, dia tak bayar zakat. Sampai mati, dia tak bayar zakat. Kemudian, bagi pula waris semua beriman pula tu, anak-anak semua bagus. Kemudian digunakan harta tu untuk buat baik je. Buat baik je. Sedekah ke, bagi macam-macam. Buat masjid ke apa ke. Yang waris tadi masuk syurga, sedangkan bapa yang mewariskan harta tadi tak masuk sebab dia tak bayar zakat. Dosa besar tak bayar zakat. Lepas tu kita kena perhatikan, kita ni ada sangkut paut tak dengan zakat. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, bayar. Yang ketiga, orang alim yang mengajar kebaikan kepada orang-orang, tetapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Sehingga orang-orang yang pada selamat kerana ajarannya, sedang dia masuk dalam neraka. Allah. Ini keadaan. Kita kena ngajar. Dalam masa yang sama kita juga kena ingat bahawa kita ni kena amalkan juga apa yang kita ajar. Telinga yang dengar ni, daripada telinga yang ramai-ramai ni kan, telinga ni paling dekat dengan mulut ni. Patutnya mulut ni bercakap, telinga ni yang paling dengar, yang paling hampir dengar, dia kena buat. Ini. Tapi ramai orang dapat masuk syurga kerana dengar kuliah dia, sedangkan dia masuk neraka. Allahu Akbar. Risau itu kan. Seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ulama fiqh di sini berpendapat seperti ini. Maka Al-Hasan bertanya, pernahkah kamu melihat seorang faqih? Orang faqih itu iaitu orang yang zuhud, tidak cinta kepada dunia dan ingin benar-benar ke akhirat, yang ingat selalu pada dosa-dosanya, yang tetap melakukan ibadat kepada Tuhan. Ini orang faqih, iaitu zuhud dengan dunia, tidak cinta pada dunia, ingat pada akhirat, selalu ingat pada dosa, dan tetap ibadat kepada Allah bagaimanapun keadaan dia. Jika para ulama sibuk mengumpulkan dunia yang halal, maka orang-orang awam akan memakan yang syubhat. Dan bila ulama telah makan yang syubhat, maka orang awam akan makan yang haram. Dan apabila ulama telah makan barang yang haram, maka orang awam akan menjadi kafir. Iaitu apa? Iaitu nak tengok kita ni baik ke tak baik. Nak tengok kita ni bagus tak bagus, tengok ulama kita. Kena cari orang yang faqih. Kena cari orang yang takut, orang yang tak cinta pada dunia. Kena tengok pada orang yang ingatkan kita tentang akhirat. Kena ingatkan, kita kena damping ulama kita yang takut kepada dosa. Kalau kita sibuk, atau ulama sibuk dengan dunia, maka mengejar yang halal, maka orang awam akan makan yang syubhat. Ini perumpamaan dia. Kalau kita para alim ulama pun tak ambil cerita, tak ambil tahu tentang benda syubhat, maka orang bawah orang rakyat biasa akan makan orang haram. Itu juga kalau ulama pun makan yang haram, maka orang bawah akan jadi kafir. Nak cerita apa? Nak cerita beramal dengan ilmu.
ingat pada akhirat, jauh pada kan? Kita katakan jangan sampai kita cinta dunia hingga menyebabkan kita jadi teragak-agak nak cakap hukum, teragak-agak nak cakap salah ke tak salah, ni haram ke halal. Nak kata halal tidak, nak kata haram kan kena buang kerja kan. Halam je lah kan? Payah tu kan. Sebab nak jaga rice cooker, nak jaga piuk, nak jaga piuk nasi masing-masing, tak nak macam tu. Abu Lais berkata, ketika bila ulama sibuk mengumpulkan dunia yang halal, maka akan ditiru oleh awam, sebab mereka tidak mengerti sehingga terjerumusnya kepada syubhat. Adapun bila ulama telah makan syubhat, maka akan diikuti oleh orang awam sehingga mereka tidak dapat membezakan antara syubhat dengan haram, sehingga terkena haram. Adapun bila ulama telah makan yang haram, maka diikuti oleh orang awam dan diambil yang haram itu menjadi halal, sehingga kafir ya, kerana menghalalkan yang haram. Itu maksud dia kan? Betul tuan-tuan, rahmatullahi Allah, penting kita mengaji, penting kita beramal, penting kita sampaikan pada orang perkara yang betul. Yang betul cakap betul, yang haram cakap haram, yang salah cakap salah. Ada orang kadang-kadang datang pada ulama, tapi dia mentaskikkan ulama. Dia pula meragu-ragukan. Ya ke ustaz? Ya ke tok guru? Betul ke ni? Saya rasa macam ni. Awak ni nak tanya ke nak apa? Kadang-kadang dia mentaskikkan apa yang dia tanya, sedangkan jelas dah. Dalam Quran kata jelas, dalam ni kan, dalam hadis kata jelas, tapi dia tak percaya. Itu masalah lain. Sebab tu tuan-tuan, rahmatullahi Allah SWT, bila kita ni ada pertemuan kita dengan para alim ulama, maka kita ikutlah ulama. Yang amil ini, yang betul tadi sifat yang disebutkan, yang beramal dengan yang disebutkan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tuan-tuan, rahmatullahi Allah SWT, macam kita kita bila bertembung dengan Allah, kita nak buat ni, tapi Allah kata haram, Quran kata haram, tak boleh. Maka nak betul mana? Nak betul kita ke nak betul Quran? Mestilah kena betul kita. Itu juga kita nak buat, tiba-tiba hadis kata haram, ulama ijma' qiyas kata haram. Nak betul kata, nak betul ijma' qiyas ke, nak betul ulama ke, nak betul kita? Mestilah kita kena betulkan. Bukan takkan Quran kena betulkan. Tak betul. Ni keadaan dia kan. Macam mana pun keadaan dia, macam mana payahnya kita nak terima, nak ikut Quran, kita kena ubah supaya kita ikut Quran. Sebab Islam ini memimpin, bukan Islam ni dipimpin. Quran itu memimpin manusia, bukan manusia yang pimpin Quran. Rasulullah tu yang memimpin manusia, bukan manusia yang memimpin Rasulullah. Itu kena faham. Apa yang kita nak cerita, yang disebutkan tadi tentang pengamalan ilmu, supaya kita ni tidak jauh dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Islam, dengan iman dan sebagainya. Marilah kita sama-sama beristighfar, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Waktu kan
kita sama-sama insya-Allah sambung lagi berkaitan dengan pengamalan ilmu ini dapat kita sampaikan bukan sekadar dengan kita, kemudian kita sampaikan pada anak beranak kita, adik-beradik kita dan sebagainya insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila ilastulil firdausi ahla wa la aqwa ala nari jahim. Allah fabli taubatan wafi dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tuhanku, aku tidak layak masuk surgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampunan maaf, salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kepada wasatul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.